Duduk mana? Okay, Cik Az. Okey. Cik Az, apa khabar? Alhamdulillah, baik Jokowi. Okey, nak tanya apa siapa? Sekejap saya takut sekejap hilang pula dia punya soalan ni. Okay, Cik Okey. Az. Kita start pendahuluan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, Cik Az. Kami daripada kumpulan untuk tugasan mata pelajaran Public Relation in organisation ingin menemuduga berkenaan dengan organisasi ataupun public relation di Pusat Budaya dan Seni. Okey. Alright. So, Okey, Cik Az. soalan? Kita teruskan kepada soalan pertama. Okey, Cik Az. Okey. Saya Nazifah. Okey, soalan pertama. Apakah fungsi Cik Az sebagai pengarah pusat budaya dan seni dan perhubungan awam? Apa dia? Fungsi Cik Az sebagai pengarah PBS dan perhubungan awam. Okey. Cakap. Allah. Sekejap. Hilang pula dah. Okay. Alright. Kalau ikut fungsi, nanti Kowi saya akan typekan bagi dekat Kowi fungsi. Ya, okay, Cik Az. Okay, sebab fungsi saya kalau tengok balik dekat saya punya apa JD. Saya takut saya salah ni, maklum lah baru dapat tugas kan. Tapi saya yang letakkan fungsi tu. Okay, tapi kalau dari segi tak apa, fungsi tu nanti saya akan type balik dekat Kowi nanti kejap lagi. Lepas tu tapi dari segi hubungan awam tu, dari segi hubungan awam tu, kalau nak ikut function kami ni secara general dia Pusat Budaya dan Seni ni, dia general dia berkaitan dengan kebudayaan. So that means dalam semua universiti ada pusat kebudayaan. Alright. So kami adalah antara orang tengah yang menghubungkan IPT luar, semua institut pengajian tinggi lah dengan universiti. Maksudnya kita yang akan buat program, lepas tu kita yang akan menjemput pelajar-pelajar ataupun peserta-peserta daripada luar, daripada UUM. Okey, dari segi hubungan awam, kami kalau di Pusat Budaya dan Seni sendiri memang ada saya punya pegawai unit komunikasi korporat, perantarabangsaaan dan pemasaran. Okey. Bila sebut hubungan awam ni, maksudnya dia akan jadi orang tengah untuk buat tanggungjawab sebagai libat urus. Libat urus ni maksudnya kita dari segi hubungan awam ni, kita bukan terhad kepada student UUM je lah. Kita bukan terhad kepada GP semata-mata, tapi kita juga akan jadi orang tengah lah untuk komuniti luar. Maksudnya bila sebut komuniti luar ni, tak kisah dari kampung ke, dari segi jabatan luar ke, sekolah ke, politeknik ke apa ke, so kita akan jadi orang yang akan promote aktiviti kebudayaan yang kita buat di UUM kepada orang luar. Okey, itu satu. Lepas tu function dari segi perhubungan awam ni sendiri, kalau dari segi kami sekarang more kepada IR 4.0. Maksudnya function kami lebih ke arah menggunakan ID, gunakan IC, kita gunakan Twitter untuk kita dekati orang luar untuk bagi kenal Pusat Budaya dan Seni ni. Semua aktiviti Pusat Budaya dan Seni. Okey, selain daripada community engagement yang saya sebutkan tu, kita juga function kita adalah orang penghubung UUM dengan industri. Maksudnya dengan industri muzik, industri perfilman, industri JKKN. Contoh, kami Pusat Budaya dan Seni akan jadi orang tengah yang menghubungkan UUM dengan JKKN, Jabatan Kebudayaan Negara. Kalau kita kat sini, JKKN Kedah lah. Okey, dari segi studio industrial pula. So industrial yang kami pegang sekarang, Universal Music.
Lepas tu kita pegang IB. So maksudnya kalau apa-apa program yang IB buat, kita boleh hantar student untuk pergi involve sebagai peserta. Kita boleh involvekan student sebagai penonton. Macam tu. Lepas tu kira kalau dari segi function kami, perhubungan awam ni juga dia bukan terhad daripada dalam UUM saja dan bukan terhad daripada sudut Malaysia semata-mata sebab kita memang ada connection, mana kita adalah connection terus dengan IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand. Maksudnya kita ada lebih kurang Antarabangsa lah. Kita ada 12 IPTA di mana kita di mana kita punya timbalan Naib Chancellor sendiri adalah pengurusi kaunsil untuk IMTGT. Okey. Lepas tu saya sendiri adalah setiausaha kehormat untuk majlis IMTGT ni. So benda ni semua saya letakkan di bawah saya punya pegawai unit komunikasi, perantarabangsa dan pemasaran. Dulu ada unit komunikasi dan perantarabangsa dia, tapi mulai tahun ni saya buat ada pemasaran. Okey. So function bila sebut perhubungan awam ni, kita kena ingat sebab sekarang bila sebut government sekarang pun dia kena jadi macam SBU, maksudnya strategic business. Okay. So dulu government dia kena macam kita semua dapat bajet yang tinggi daripada government apa semua. Tapi sekarang kami Dari bajet kena berdikari. Jadi bajet sendiri. So di situlah wujudnya pemasaran. Bila pemasaran pula, kita akan buat collaboration dengan industri, kita akan buat collaboration dengan universiti. Kita buat collaboration bila kita collaboration dalam bentuk function awam tu, dia bukan setakat jadi tengah. Sama ni kita sebut awam, dia adalah orang yang sebenarnya kalau ada apa-apa isu, dia sebenarnya yang betul. Betul kan? Tapi itu function base dia pegang. Okay, so kalau ada apa-apa masalah yang dengan BBS, so awam saya ni yang akan menjawab dulu. Mana juga dia, mana kita ada page, kita ada Twitter, kita ada IG. So di situ juga dia akan mula menjawab persoalan-persoalan. New apa yang panggil new normal. So benda tu kena berubah. Jadi function hubungan awam ni sendiri dia dah berubah kepada pegawai pemasaran juga. Dia marketkan apa yang ada dekat Pusat Budaya dan Seni, apa yang ada, apa credibility yang ada dekat Pusat Budaya dan Seni. Maksudnya apa bakat student yang ada untuk kita promotekan bakat ni dekat industri. So maksudnya faham tak? Faham tak? Okey, so bila industri berminat dengan pelajar dan dia akan berminat secara automatik untuk buat kita punya collaboration dari segi bentuk MOU, LOI. Okey. So jadi bila buat MOU atau LOI, benefit dia pada student balik. Sebab kalau ada apa-apa aktiviti dengan industrial ni, so kita buat aktiviti, student kita akan boleh involve, student kita boleh buat student kita boleh buat latihan industri dekat sana. Lepas tu kalau apa-apa projek-projek mungkin organisasi tu boleh tolong kita promote, boleh tolong kita terbitkan. Sebab kami ke arah untuk cuba untuk buat collaboration ataupun cuba buat MOU dengan Universal Music, dengan IB, dengan CSB. So banyak industri-industri yang kami tengah come out untuk buat collaboration. So sekarang bila sebut function sebagai pegawai hubungan awam ni, automatiknya dia bukan macam yang kamu fikirkan lah. Yang mungkin kamu belajar tu adalah basic yang kamu perlu tahu tentang perhubungan awam. Tapi kalau konsep sekarang perhubungan awam tu meluas. Okay, dan baik. perhubungan awam juga, so bila sebut perhubungan awam juga, dia kena master dalam pelbagai bahasa, terutama sekali bahasa Inggeris. Okay. Okay, faham Cik. So, soalan yang nombor 2. Apakah isu yang sering dihadapi oleh MTS sepanjang memegang jawatan
Oh, jawatan apa? Pengawam ke pengarah? Dua-dua Cik Az. Kedua-dua sekali. First, kalau bila sebab saya baru saja menjawab jawatan ni, so maksudnya sebelum ni saya berada di bahagian pentadbiran, saya pernah berada di bahagian event kan. Maksudnya saya pegang event selama hampir 10 tahun saya pegang event. Saya pegang event bahagian foto. Saya memang masuk awal-awal dulu memang saya terus bahagian event. Saya memang terus bagi As memang master lah. Ya, memang master dalam event management. Kau tahu kan? Kalau saya tengok program orang, saya tahu lah cocok celah dia kat mana. Okay, mungkin sebab tak semua student yang dapat privilege macam Kowi dapat. Sebab Kowi saya latih dia fully pasal bahagian event kan. So korang saya tak ada dapat. Okay. So kalau dulu dia punya cabaran dia lain, tapi sekarang cabaran saya ke arah IR.0. Maksudnya saya kena faham program-program yang dibuat kena menepati jiwa anak muda sekarang. Kami tak boleh buat program-program yang short sendiri, tak boleh. Dan sekarang kalau bila dah hari itu yang saya fikirkan, dan saya pun masa hari itu pun saya memang dah ke arah IR.0 sebenarnya. Maksudnya apa saja aktiviti semua akan melibatkan program berkaitan dengan teknologi. And tak kisahlah setiap kelab bawah saya ada dalam 12 kelab. So 12 kelab ni dia kena master tentang teknologi. Maksudnya dia kena faham apa itu IR.0. So bila dah jadi COVID-19 ni, lagilah saya punya cabaran saya pada awal-awal kena PKP, saya memang pening. Apa aku nak buat? Macam mana aku nak aktifkan balik PBS, macam mana aku nak aktifkan balik kelab aku, macam mana aku nak aktifkan balik staff aku, tim aku kan. So nak tak nak saya bertafakur sekejap dalam 2 hari, dan lepas 2 hari tu saya bayangkan saya tidur pun saya fikir apa benda nak buat kan. Sebab kita terpaksa berdepan dengan benda yang online. So saya decide saya buat balik meeting dengan my apa semua, my team. Cakap kita kena buat program tapi semuanya melalui online. So hasilnya alhamdulillah kita banyak aktiviti juga, dekat 15 aktiviti, termasuklah aktiviti daripada kelab lah itu. Kiranya kalau yang dibuat secara online. Maksudnya kalau di bawah saya sendiri yang kami tengok tadi ada FB Live dengan alumni. Okay, lepas tu akan ada kelas pengacaraan majlis secara webex dengan saya, dengan tim saya. Lepas tu kelas protokol, Kowi akan masuk sekali dengan saya. Lepas tu program bimbingan pengusaha acara untuk sekolah, community service. Sebab bila kita sebut community service, kita tak boleh touch student dah selepas ni. Kita tak boleh dah touch budak-budak sekolah. Sebab kita tak tahu kita punya antibody macam mana kan. So kita kena buat semua melalui online. So apa saja yang berkaitan semua online kita akan buat juga. Jadi bawah saya juga semua akan berlangsung online, lebih kurang 15 aktiviti. Sekarang tengah berlangsung TikTok, tapi kita dah habis, alhamdulillah, nasib baik dah habis dah. Kalau tak memang kena kecam lah jawabnya. Kami dulu yang buat tiba-tiba aktiviti tu tapi kami dulu yang buat. Kami buat tu sebab nak bagi student macam suka-suka, terus stres. Kita pun tak stres sebab apa dah stres kan. Lepas tu kita tengah buat pertandingan lagu COVID-19, mencipta lagu dan lirik COVID-19. Kita akan buat choir COVID-19 untuk frontliner lah. Dan baru-baru ni kelab ada kelab bawah saya, kelab wartawan pun dia dah buat sajak untuk frontliner, dan juga baru-baru ni baru tadi kot dia post kat saya, dia pun dah baca satu sajak untuk frontliner juga. Oh, yang Cik Az share dalam Facebook tu kan? Kau ada tengok? Kau dah tengok dah tadi? Dan kita akan buat virtual program. Maksudnya program ni kita rasa dah bagi tahu awal ni. So virtual program yang kita buat ni kita akan buat dengan pihak MTGT. Tadi saya sebut MTGT kan, Malaysia Thailand. So kita akan buat dalam bentuk macam saya tadi, macam saya buat FB Live tadi. Tapi untuk sebab kita nak tengok function
function nanti, function kebudayaan seluruh dunia akan berubah bila sebut new way. Macam new normal. New Sebab normal. kami dah tak boleh nak dekat dengan hampa tau. Tapi kami kena buat aktiviti kat hampa. Macam mana? Faham. Macam mana? Kan? So dia kena pandai kan. So lepas tu kita buat kempen untuk kesihatan COVID-19. Yang tu kita buat dalam bentuk senaman. Okay. Tapi nanti video kita akan bagi. Belum siap lagi sepenuhnya, tengah dalam rakaman. Lepas tu bawah kelab-kelab pun ada. Mereka akan buat tayangan filem. Macam pernah tengok Contagion dengan flu. Pernah. So kita akan buat balik tayangan filem tu bawah kelab. So kita akan buat quiz tentang filem tu. So apa yang terbaik? Okay, so yang tu bawah kelab. Okay. Lepas tu ada kita buat art terapi dari segi lukisan kepada masalah COVID-19 sebab bila ada COVID ni macam-macam masalah orang. Saya tengok mental macam-macam, ada yang dah boleh terbang. Kacauan sangat. So jiwa kacau dekat situ. So macam mana lukisan ni boleh boleh distress balik kita punya tekanan tu kan. Lepas tu itu pun kita buat secara maya. Okay, lepas tu kita buat juga macam program-program puisi sempena Ramadan sebab saya rasa kamu kalau yang mana yang dah ada dekat UUM tu sampai habis puasa kot tak balik rasanya sampai raya sebab kita tak tahu sampai bila ni kan. So kita tak tahu bila KP sampai sekarang pun dia tak balik. So maksudnya ada puisi Ramadan secara online. Dia buat macam tu lah. So itu antara jadi bila sebut cabaran dekat saya, cabaran dia sangat lah macam ya Allah, ya Tuhan, time aku lah kena COVID-19. Macam tu. Saya kena mengetuai pejabat. Lepas tu time saya lah COVID-19, time saya lah segala-gala benda nak berubah. Time saya lah dari segi pentadbiran segala berubah, saya terjas balik. Maksudnya 20 tahun lepas mungkin itu dia valid untuk tahun itu. Dia valid untuk masa tu. Tapi bila sebut 2020 dah tak valid. Cara lama dah tak valid. Dia kena berubah ke arah cara baru. Kena berubah. Kena berubah, kena adapt balik dengan pemikiran, dengan trend korang. Kami tak boleh ikut trend kami yang 10 tahun lepas tu, tak boleh lah. Tak boleh. Kena ikut apa yang sepatutnya kami kena sediakan, apa yang sepatutnya hampa akan hadapi dari 10 tahun akan datang. Itu concern kami. Macam tu. Okay, lepas tu kalau dari segi saya punya team pun yang bahagian pegawai pengawam pun. So bila jadi COVID-19, bila dah melibatkan benda-benda IR.0 pun. So dia terpaksa kami buat berurusan pun dari segi perhubungan awam pun melalui WhatsApp, melalui Webex je. So kami buat meeting dengan kami punya penaja-penaja rakan strategik semua melalui meeting macam ni je lah. Kita nak bergerak ke tempat tu dah tak boleh. Tapi benda tu kita kena buat. Kena teruskan. Contoh macam nak dapatkan orang untuk bercakap pasal virtual maya untuk program antarabangsa kebudayaan tu kan. Kita tak boleh nak pergi ke Thailand. Sedangkan I punya jurucakap tak kat Thailand. So kita terus melalui WhatsApp dengan Webex je lah. Dan FB Live dengan dia. So cabaran bila datang COVID ni lagi teruk lah kami terpaksa hadapi. Sebab program korang kami tetap buat. Korang punya semester akan berlangsung sampai bulan Julai, betul kan? Ya. Korang akan masuk balik pada Oktober. So dalam tempoh korang balik ke rumah tu, sekarang yang mana yang dah balik ke rumah tu, memang kami kena buat aktiviti untuk korang. Sambung. Sebab kami punya boss muda. 27 bulan 4.
So kami punya bos muda. So bila bos kami muda, bos kami rajin bekerja, takkanlah kami yang di bawah-bawah ni tak rajin bekerja. Kan flexibility je. Bos CS So, bekerja saya pukul 10 ni. Ha? Bos CS bekerja pukul 10 malam ni. FB live. Siapa? Prof Hendrik. Oh ya. Ah, Tak apalah Sagi kowe tolong snap. Saya nak berbual dalam FB juga. Saya baru sudah live dengan hampa. Saya CS. Buat kerja juga. Okay. So, saya rasa saya dah menjawab soalan 1 dan soalan 2, betul tak? Ya, Masalah yang betul. saya hadapi dan juga masalah yang kami tangani. Sebenarnya sebelum COVID-19 ni, kita memang nak turun ke KL sebab kita nak attract terus rakan-rakan strategik kat sana. Tapi kebetulan COVID-19, so kami terpaksa tangguhkan lah, walau macam mana pun program kami dengan mereka tetap berlangsung. Kami punya meeting dengan mereka tetap berlangsung. Kami tetap macam saya sekarang pun saya still lagi contact dengan kita punya orang panggil rakan strategik kat sana. Macam mana cara kita nak buat ni lepas COVID-19 apa. Maksudnya bekerja, saya kongsikan yang bekerja secara work from home ni, kita bekerja tak tentu masa tau. Kita bekerja tak tentu masa. Kalau kita punya rakan strategik waktu tu mesej kita jawab lah. Macam tu lah. Lepas tu pesan isu kepada pusat budaya dan seni tu, maksudnya sekarang kami kena pandai adapt benda yang akan berlaku selepas habis pandemik ni. Maksudnya yang Cik Ai jawab ni soalan nombor 4 yang terkait isu tersebut kepada So maksudnya isu ni memang isu satu dunia, dan isu ni semua pusat kebudayaan dekat Malaysia, semua pusat kebudayaan dekat seluruh universiti seluruh dunia menghadapi benda yang sama. So macam mana kami kata isu ni, maksudnya kami semua buat program through online. Semua online. Tak boleh tergendala lah, maksudnya kena go on juga. Tak boleh. Kena go on juga. Cumanya tarikh tu mungkin tarikh yang berbeza-beza lah. Kalau dulu kita rancang sebegini. Tapi bila dah jadi macam ni, kita tak boleh nak berdepan dengan student dah. Kita tak boleh nak buat benda-benda yang banyak-banyak lah. So kena buat macam ni. So kena amendment balik lah Syaz kan? Tapi yang bagusnya bagi saya, bila buat online sebenarnya dia tak melibatkan kos yang tinggi. Betul. Kena rajin promote je. Even dia perlukan skill work kita, cara kita promote, cara kita bercakap dengan orang saja. Maksudnya kalau saya buat bengkel yang 4 bengkel tu, saya hanya gunakan saya punya percakapan dengan apa yang ada pada saya untuk saya ajak orang je. Tapi macam tak perlulah nak bayar-bayar sebab benda online je kot, semua orang boleh guna, boleh attach kan. Betul. So bagi saya itu satu yang bagus tentang online ni, satu sebab bajet dia kurang. Okey, yang kedua dia lebih mendekatkan kita dengan kita punya klien. Ya betul. Penonton tengok kita face to face, kita boleh tahu orang tu jujur tak nak dengar kita bercakap, betul tak? Betul. Okay, tapi yang kekurangannya sebab kami terpaksa terjejas balik semua projek terpaksa terjejas balik. So kita tak tahu COVID ni sampai bila. Kalau takat bulan 10, alhamdulillah lah boleh lah go on dengan UCF tu. Kalau habis sampai UCF tu macam mana nak buat? UCF tu tetap kena berlangsung, mungkin secara online. Kita tak tahu. Faham. Okay. So kesan kepada pusat budaya dan seni dia ada pro and cons. Maksudnya dari segi positive way dia, bajet kurang kan, bajet kita boleh maintain lah, macam bajet kurang lah pakai. Betul. Lepas tu teknik kita bercakap, teknik kita berinteraksi dengan student lebih dekat lah. Okey, lepas tu saya punya staff mahir untuk menggunakan R.O. Dia pun terpaksa install Webex, dia pun terpaksa install Zoom sebab nak bercakap dengan saya. Betul. Lepas tu dia pun terpaksa belajar Google Form sebab orang tak boleh jumpa kita. So kena buat Google Form lah. So semua melalui online. So
automatic staff saya belajar pasal IT. Sedangkan benda tu sebenarnya kalau nak ikut dari segi period time dekat Malaysia, dia pun target dalam 5 tahun. Tapi tak sampai 5 tahun. Tahun ni dah jadi kan. So kita tengoklah benda tu. Okey, lepas tu cabaran yang hadapi tu saya dah sebut dah tu benda Dah sebut? Dah sebut. So soalan yang ke-6. Kepentingan penghubungan awam. Sangat penting sebab pusat daya dan seni ni dia berkaitan dengan event berkaitan dengan kebudayaan. Okey. Satu, penghubungan awam ni penting untuk kami promote kami sendiri. Sebab kami nak jadi reference dengan relevan. Kami nak jadi reference tu untuk wilayah utara kami nak jadi reference. Maksudnya bila orang sebut pasal pengusaha acara, okey rujuklah dengan pusat budaya. Orang sebut pasal pengacara, rujuklah dengan pusat budaya. Orang sebut pasal IT dari segi kebudayaan, rujuklah dengan pusat budaya. Orang sebut pasal apa dari segi muzik yang the best, rujuklah dengan pusat budaya. Kita nak jadi reference. Orang nak reference. Okey. Reference tu maksudnya kita macam macam kita pegang, kita jadi macam hub kebudayaan. Untuk pengetahuan korang, Pusat Budaya sini memang jadi hub kebudayaan untuk wilayah utara. So kita tengah jadi hub untuk zon utara juga. Maksudnya nanti kalau nak panggil artis ke, guna kami. Maksudnya kami akan jadi orang tengah. Macam tu. Okey, lepas tu dari segi kepentingan penting sebab melalui penghubungan awam ni kita akan dapat menjana pendapatan melalui penajaan. Penajaan. Faham tak? Penajaan, pemasaran tu kan, penajaan. Maksud dia kalau kami bajet kami tu sepatutnya menjangkau 50,000. Tapi kalau kami dapat penajaan ataupun rekan strategi dia tak akan bagi penajaan dekat kita, tapi dia akan membantu menanggung kos. So kalau tiba-tiba dia tanggung kos kami selama 30,000 kan, kami dah save lah 30,000, 20,000 je lah kami guna. Ya, betul-betul. Nampak tak? Nampak. Selain tu juga, selain pada tu juga penghubungan awam ni penting sebab kami nak bina reputasi repo. Hubungan bina reputasi. Bina relationship. Bagi saya kalau saya buat relationship dengan orang, kau nak ikut, kalau Kowi pun pernah tengok kan saya punya FB kan. Ya, betul. Yang saya tulis collaboration engagement apa semua tu kan. So bagi saya dah cakap dekat saya punya team, kalau kita buat collaboration dengan orang, saya bukan buat untuk diri saya. Saya buat untuk 10 tahun, 20 tahun akan datang, orang tu tetap akan ada connection dengan Pusat Budaya sampai bila-bila. Faham tak? Faham. Maksudnya saya bukan buat collaboration dengan dia ataupun buat jalinan profesional dengan dia hanya setakat untuk program. Saya tak mahu. Saya nak sampai bila-bila pun dia akan jadi rakan. Maksudnya Cik Az ada jaminan untuk masa depan yang collaboration dengan Pusat Budaya tu lah. Sampai bila-bila pun kita akan jadi kawan. Macam tu. Macam Kowi sekarang kan, Kowi student saya tapi dia dah habis Kowi kawan saya. Sama dengan abang dia. Macam tu lah maksudnya saya dunia lebih saya lebih prefer macam tu. Kalau pegawai hubungan komunikasi saya pun memang prefer macam tu. Memang saya pun dengan dia satu kepala. Kowi kenal lah siapa dia. Lepas tu hubungan awam ni penting juga sebab kami nak mempromotkan, kami kan keluarkan creative talent management dengan creative talent performance. Why kami okay kan. So dua benda ni bila kita dah didik, of course kita nak orang guna, of course kita nak student kita ni jadi reference kepada orang. Orang nak ambil bekerja, orang nak ambil sebagai AJK, kita nak orang nak ambil sebagai MC, orang nak ambil depa untuk buat performance. So kita perlukan hubungan awam untuk buat pemasaran. Untuk buat pemasaran. Melalui sebab penghubungan awam ni yang akan pegang laman web, penghubungan awam ni yang pegang Facebook, pegang Twitter, pegang pegang almanak. So dia yang pegang segala tu. Segala-gala benda tu libat urus dengan community engagement, dia yang pegang. Antarabangsa dia yang pegang. So bila dia pegang, saya kena tahu saya apa benda
yang saya nak target. Saya target, dia jalan. Saya target, dia jalan. Macam tu. Penting, pengawan ni sangat penting. Dia senang cakap dia nadi kepada PBS. Kalau apa-apa isu yang berkaitan pembunga awam ni, dia kena cater dulu masalah tu. Dan orang yang duduk pembunga awam ni, dia kena seorang yang cool. Tapi orang yang bijak. Dia tak boleh cari orang yang macam rebah duduk pembunga awam ni. Kata tak boleh duduk saja. Ya. Otak dia sentiasa bergerak. Tapi dia cool je. Dia cool je. Dia ada masalah pun dia cool je. Macam tu. KS lah tu. My team. Ada seorang lagi saya punya pegawai saya. Okay, lepas tu reputasi Persatuan dan Seni. Ya, memang sangat. Kalau pegawai pembunga awam saya kurang, tak dapat cater dengan industri, tak dapat cater dengan school, tak dapat cater dengan team international, INASIS, apa semua tu, fail. Maksudnya kalau kita buat apa-apa aktiviti pun orang tak mau join. Faham. Dan kalau kita buat pertandingan pun orang tak mau join. Kalau kita ajak orang datang program kita pun orang tak mau main. Tak boleh. So maksudnya dia kena jadi seorang pembunga awam ni, dia kena pandai bijak bercakap. Dia bijak mempromote. Bijak mempromote. So memang kalau dia lemah, memang PBS akan lemah. Macam tu. Faham. Okay. Dia kena promote, otak dia sentiasa bergerak, dia kena catch up, dia kena catch up apa yang industri luar nak, dan dia kena catch up macam mana pengurusan pembunga awam tempat lain. Dia kena asimilasikan apa yang orang sana buat, dia kena asimilasikan pada dekat PBS. Macam tu. Kena selaras. Sebab dia kena tahu semua aspek. Sebab bila kita pergi ke sekolah, cara interaction kita, kalau saya pergi ke sekolah, saya interact dengan cikgu sekolah lain. Saya pergi ke industri, interact dengan industri lain. Kalau pergi korporat, interaction dengan korporat lain. Kalau pergi dengan universiti, interaction dengan universiti lain. Benda yang berbeza. Kalau kita pergi kat orang kampung, takkan kita nak bercakap high level dengan orang kampung. Tak boleh juga kan? Betul. Kita kena cakap cara yang, kalau kita pergi dengan YB, kita kena cakap cara interaction dengan YB lah. Sesuai dengan situasi tu. So dia memang sangat mempengaruhi dia nadi utama dia dan ciri. Lepas tu mengamalkan etika, ya. Saya ada etika dalam pembunga awam. Satu etika saya mesti apa-apa mesti ada hitam putih. Sama ada email, ada catatan syarat ataupun ada catatan WhatsApp. So memang kena ada bukti. Satu bukti. Yang kedua, kita sekali kita buat perhubungan biarlah sampai bila-bila lah dia akan berkawan dengan kita. Dan kita yang kedua, kita win-win situation. Bukannya kita buat perhubungan awam dengan orang, kita nak menang. Kita nak bagi dia kalah. Tak. Kita buat perhubungan awam dengan orang supaya kita win-win situation. Maksudnya kita dapat benefit, dia dapat benefit. Sama. Okay, lepas tu etika perhubungan awam ni semua yang belajarkan etika perhubungan awam kan. Semua etika perhubungan awam tu kena ada. Kami kena ni. Trusted kepada rakan strategik tu kena ada. Kena ada semua. Etika perhubungan awam tu kena ada. Yang cara kita berinteraksi pun kena ada etika. Tak boleh macam apa. Kena ada protokolize dia. Okay. Sebab kalau kita pergi kat KPT, protokol dia lain pula. Protokol yang berbeza lah. Kementerian tinggi kan. Kau pernah jaga kementerian tinggi. Kau tengok saya interaksi dengan Kementerian Pengajian Tinggi dengan saya interaksi dengan career expert macam mana. Lain kan? Lain sangat Syaz. Lain. Saya dengan career expert saya lebih santai. Kalau dengan KPT saya macam formal sikit kan. Lebih protokol. Lepas tu fokus utama maksudnya fokus utama pusat budaya ni, apakah fokus utama pusat budaya ni dalam perhubungan awam untuk menyampaikan jaringan? Kau rasa tadi Syaz dah terangkan kan bagaimana pusat budaya nak
jaringkan berkenaan dengan program-program, poster-poster budaya Cik kebudayaan Az awam. fokus dekat program mana? Tentulah. Antarabangsa kan? Dia fokus sekejap. Fokus utama sebenarnya. Oh, okey. Apakah fokus utama? Fokus utama. Kalau fokus utama budaya dan seni, senang cakap kita nak jadi, kita nak orang kenal lah. Kalau sebut pemuda awam, dia adalah medium untuk orang mengenali pusat budaya dan seni. Faham? Maksudnya dia medium, maksudnya bila sebut fokus, kita nak pusat budaya dan seni nak menggunakan konsep pemuda awam ini supaya orang mengenali kami. Bila orang kenal kami, orang muda berkawan dengan kami, orang muda buat kerja dengan kami, orang selesa untuk berurusan dengan kami. Kalau kami punya pemuda awam kami lemah kan, konsep pemuda awam kami, kalau kami pemuda awam kami jenis yang sombong dengan orang, kami yang jenis sombong dengan student kan, macam mana saya treat kamu tadi kan. Okey, kalau saya treat okey Kowi ada apa malam ni nak cakap apa, so ampun pun takkan selesa dengan saya untuk cakap, betul kan. So macam inilah juga pegawai awam saya, kalau kamu berjumpa dengan dia pun kiranya fokusin kita, sebab kita fokus kepada pembangunan pelajar. Kita student development, tapi kita on pembangunan kebudayaan. So kita fokus kepada pembangunan awam, pembangunan kebudayaan kepada pelajar dan juga staff. Sebab saya juga pegang MKSK. Bila saya pegang MKSK, segala kebudayaan berkaitan dengan staff adalah di bawah tanggungjawab saya lah. So bila di bawah tanggungjawab saya, automatik kalau punya hubungan awam kami dalam kalangan staff pun kena, macam kalau saya ramai dengan student, saya kena ramai juga lah dengan staff. So konsep dia fokusin kami kepada hubungan awam untuk pembangunan pelajar dan juga untuk pembangunan kebudayaan staff. Faham macam tu. Okey. Nampaknya kita dah nampaknya Cik Az dah menjawab ke semua soalan kita pada malam ini. Ya Cik Az? So nanti function tu nanti saya bagilah, saya kena check. Okey Cik Az, boleh. Boleh Cik Az. Boleh. Kecuali yang pertama. Boleh Cik Az. Okey, terjawab dengan kecuali yang pertama Okey Cik Az, boleh. Cik Az dah menjawab dengan sebaik yang mungkin. Kecuali yang pertama soalan pertama nanti Cik Az email bagi dekat Kowi Kowi. Ya Cik Az? Ya? Ya Cik Az, terima kasih Cik Az kerana meluangkan masa. So, saya dah lama dekat situ kan. Saya tu menjawab soalan. Terima kasih Cik Az kerana Nanti saya WhatsApp. Nanti saya WhatsApp. Okey Cik Az, nanti Cik Az WhatsApp masalah. Okay, Cik Az, terima kasih. Sorry lah sebab kadang so macam saya nak live pun susah. Boleh Cik Az. Bye. Siapa lagi? Jihan. Aida. Aida.